Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, hari ni aku akan bawa soal ringgit berbanding US dollar. Sekarang ni antara ringgit dengan US dollar sangat-sangat berbeza jauh. Sehingga kan 1 US dollar dah sampai RM4.71, RM4.72. So, pakat-pakatlah menjerit daripada pihak-pihak walaun untik ni kan. Oh, memburukkan kerajaan Anwar gagal dulu. Anwar Ibrahim duduk menjerit soal-soal ringgit sewaktu jadi pembangkang. Sekarang bila jadi kerajaan langsung tengok rupa-rupanya mata wang lagi jatuh lagi dan lagi terus jatuh. So pihak-pihak walaupun ni menggunakanlah model-model gini kan, sehingga kan macam-macam lah mereka maki Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka maki kerajaan hari ni kan. So aku akan bawakan 3 ke 4 video menceritakan soal kenapa ni ringgit sekarang ni jatuh teruk sangat ni. Dan aku akan bawa juga video ni membandingkan antara ringgit dengan mata wang negara-negara, mata wang dengan negara-negara sekeliling kita ni kan, sama ada Vietnam ke, Thailand ke, Singapura ke, ataupun daripada Indonesia ke, atau tak apa satgi yang macam di dalam video aku akan sertakan sekali. Dan banyakkan sangat kan kita ni kalau kita tak tahu, kita jangan buat kepala tahu. Satgi orang tahu kata kita tak tahu kan. Jadi sebelum kita nak bercakap, sebelum kita nak buat konten, kita nak buat video, kita dengar dulu penjelasan orang kenapa mata wang jatuh. Kita baca dulu sikit. Aku jarang juga membaca, tapi aku selalu juga membaca, tapi aku pun ambil tahu juga. Dan aku pun search, aku akan search tak kira daripada YouTube ke, TikTok ke apa ke, kenapa mata wang jatuh. Dan aku ni untuk mata wang, aku ada seseorang ni aku akan refer dia, Nazri. Aku akan sertakan 2 ke 3 video dia di dalam video kali ni. So sama-samalah kita fikir kenapa mata wang kita jatuh dan kenapa awak hanya nak bandingkan dengan US dollar. Hang tahukah apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat sekarang ni? Hang tahukah kan Amerika hari tu 3 masalah dia kan. Lalu ni dah selesai. Semalam katanya ada speaker dia dipecat. Speaker dekat Amerika Syarikat ni kuasa dia besar. Kalau macam presiden tumbang, speaker akan jadi presiden. So berlaku pula macam-macam berlaku. So mula-mula US dollar akan bankrupt, jadi selamat. Dia nak elak daripada bankrupt, dia naikkan interest rate dia. Lepas tu dia nak ada 3 benda lah. Lepas tu katanya dia punya penyewa awam makan tak ada gaji lah, apa-apa pakailah masalah. So apabila di Amerika Syarikat batuk, kita satu dunia terasa, tahu tak? Sebab segalanya keperluan import ekspor apa semua menggunakan US dollar. So sekali dekat dalam video aku akan bentangkan sekali dengan mata wang dengan Singapura dollar. So dan ada juga satu lagi video, ada orang komen kalau boleh nak apakah cara kerajaan untuk nak kukuhkan balik mata wang seperti tahun 1998. 1998 dulu. So sebelum Anwar Ibrahim dipecat, 1 US dollar baru RM2.5 kan. Dan selepas tu Mahathir, lepas tu berlaku rasuah lah, salah guna kuasa kepala bana semua sampailah naik RM4 lebih. Lepas sekarang RM4.7. Why? Kenapa benda tu berlaku? Jom sama-sama kita dengar. Baik, hari ni saya nak bercerita tentang ringgit yang orang tengah pung pang sana sini. Dan of course lah, bila berlakunya isu-isu macam ni, tak lain tak bukan dia akan menjadi tunggangan pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan maklumat yang tidak tepat dan memperkotak-katikkan pemikiran orang. Jadi ilmu yang betul ni kita kenalah betul-betul mendalami Terutamanya kita kena tahu apakah asas pergerakan forex ni. Bukan pakai pedal sana sini je. Kemudian tak habis-habis nak salahkan itu, salahkan ini. Kau sakit perut pun kalau boleh kau nak salahkan orang lain juga. Baik, dalam video ni saya nak mengumpulkan beberapa persoalan-persoalan popular dan juga cepu mas yang orang tanya pada saya. Jadi saya rangkumkan semualah dalam satu video ni. Yang pertama sekali, benarkah ringgit sekarang ni berada di paras yang terendah sekali di dalam sejarah? Sebenarnya tidak ringgit pernah mencecah 4.74 2022 sebelum dia dipulihkan kembali daripada hasil campur tangan Bank Negara di dalam forex intervention. Pada masa tu ringgit telah pun distabilkan balik sehingga pada paras 4.38 pada sekitar Disember tahun 2022. Yang kedua, benarkah prestasi ringgit sahaja yang paling teruk berbanding USD? Okey, tak apa, jom kita tengok
Tapi kita kena tengok dalam tempoh 1 bulan Kenapa saya ambil 1 bulan? Sebab korang kena faham ada sesuatu berlaku pada pertengahan September, iaitu Federal Reserve dekat US ni, diorang telah membuat keputusan di dalam Federal Open Market Committee iaitu FOMC untuk mengekalkan diorang punya kadar faedah pada level yang tinggi. Jadi secara tak langsung ini menyebabkan berlakunya capital inflow ke dalam pasaran US, dan seterusnya menyebabkan US ni menjadi sangat-sangat strong lah. Untuk currency ni of course apabila permintaannya naik, dia punya value pun akan naik jugalah. Jadi yang pertama, ringgit dalam masa 1 bulan telah susut nilai sebanyak 1.63% berbanding US dollar. Untuk rupiah pula telah susut nilai 2.56% berbanding US dollar. Untuk Thai baht, dia jatuh nilai sebanyak 5.35% berbanding US dollar. Untuk Singapore dollar pula jatuh nilai sebanyak 1.39% berbanding US dollar. Untuk Vietnam dong pula jatuh nilai juga 1.29% berbanding US dollar. Yen, jom kita tengok yen macam mana. Yen pun jatuh juga 1.84% berbanding US dollar. Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah global phenomenon disebabkan oleh kekuatan US dollar tu yang terlalu tinggi. Kita boleh tengok lah contohnya macam pergerakan emas kan. That's why emas jatuh. Kenapa emas jatuh? Sebab US dollar very strong. Kan saya dah cakap dengan korang, hubungan di antara gold dan juga US dollar ni dia inverse relationship. Yang lagi satu korang boleh tengok dekat USD Index. USD Index ni dia punya trend dia sedang dalam keadaan menaik. Jadi ini membuktikan bahawa US dollar ni sangat strong dan dia menyebabkan mata wang lain menjadi lemah lah. Bukan ringgit saja, kebanyakan currency macam tu. Yang ketiga pula, macam mana prestasi ringgit dengan mata wang serantau negara jiran kita? Adakah ringgit sekarang ni yang paling lemah sekali? Okey, kita tengok ringgit dengan Indonesian rupiah. Dalam masa 1 bulan, sebenarnya ringgit telah naik nilai sebanyak 0.93% berbanding Indonesian rupiah. Dengan Thai baht pula, ringgit telah naik nilai sebanyak 3.76% selama sebulan. Sebenarnya untuk masa sekarang ni, mata wang yang paling worst sekali performance dia adalah Thai baht. Ada 2 sebab kenapa perkara ni berlaku. Yang pertama, tourism sektor Thailand dia masih tak berjaya untuk menarik sejumlah besar pelancong-pelancong daripada China untuk melawat Thailand seperti mana sebelum pandemik yang lepas. Dan sebab itulah kalau korang tengok, baru-baru ni Thailand ada melaksanakan satu polisi exemption of visa kepada pelancong-pelancong Cina. Adalah satu langkah di mana diorang nak memperbaiki baliklah diorang punya tourism sector as well as strengthening diorang punya currency. Yang kedua pula, kita tengok politik dekat Thailand ni tidak stabil sepenuhnya. Diorang baru saja berjaya melantik diorang punya Perdana Menteri, yang mana sebelum ni diorang beroperasi tanpa Perdana Menteri. Jadi ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan sentimen kepada pelabur asing terhadap keyakinan mereka untuk melabur dekat Thailand dan juga menarik foreign capital inflow. Jadi soalan keempat pula, bang, dalam jangka masa pendek ni macam mana kita nak memperbaiki nilai ringgit? Okey, saya cakap dalam jangka masa pendek short term. Saya tengok cuma ada 2 langkah sajalah. Yang pertama adalah naikkan OPR. Tapi of course lah, kalau naikkan OPR korang marah kan, melompat sana sini nanti. Jadi saya rasa untuk menaikkan OPR bukanlah satu langkah yang boleh dilaksanakan dalam masa sekarang ni lah. Kita pergi kepada langkah kedua, iaitu forex intervention. Saya rasa ini adalah satu langkah yang boleh dilaksanakan oleh bank negara kalau diorang nak buat. Diorang stablekan balik nilai ringgit tu dekat pasaran forex dengan buyback ringgit. Jadi kalau diorang nak buat, diorang boleh buat. Kalau kita tengok baru-baru ni Bank of Indonesia diorang pun dah melaksanakan forex intervention. Jadi guys, bukan saja ringgit yang terkesan akibat daripada kekuatan US dollar ni, mata wang lain pun sama juga. Kalaulah mata wang lain semuanya naik nilai, kita sahaja yang drop, itu mungkin something wrong lah. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Jangan lupa juga share saya punya cap #ekonomis ni dekat saya punya TikTok shop. Okay guys, itu saja buat masa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, itulah, ini cerita dia. US dollar dia ni dekat Amerika Syarikat, depa ada krisis. Depa ni kalau ni depa ni duit tak ada. Walaupun depa ni negara yang mencetak duit, tapi dia duit tak cukup kan. So kalau macam dekat Amerika depa print duit lebih banyak, lagi bermasalah negara dia. So untuk dia nak ambil untung atas ni, dia kukuhkan mata wang dia. Dia kukuhkan mata wang US. Dan kena ingat di dalam dunia, minyak, oil and gas menggunakan US dollar, menggunakan mata wang US dollar. Pembelian, import, ekspor, kepala bandar semua dengan menggunakan US dollar. So dia boleh untung atas angin. Faham tak? Sama lah macam import baru-baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap antara Indonesia, Thailand dengan Malaysia. Lepas ni kalau dia nak import ekspor pakai mata wang antara kita je, tak perlu pakai US dollar. Cuba tengok US dollar untung atas angin je. Kita nak kena tukar duit ringgit kepada
kepada dolar Amerika, barulah pergi ke mata wang Thailand ke, mata wang Indon ke. Jadi dia untung atas angin, dan apabila dia kukuhkan lagi mata wang dia, kita lagi terkesan. Bukan dia saja, satu dunia terkesan. So untuk nak elak semua ni, dengan untuk nak kembali stabilkan mata wang kita, of course kerajaan kena naikkan OPR, barulah pelabur akan masuk nak simpan duit di dalam negara kita. Sebab OPR tinggi disebabkan interest rate dia tinggi. So pelabur ni orang mai letak duit ke dalam negara kita dengan berapa peratus, 3%, sekarang ni 3%, kalau naik 4%, 5%, 6%, of course lah orang yang simpan duit tu keuntungan dia. Bayangkan dia macam dia letak 100 juta kan, dengan 3%, berapa dia punya untung? Kalau dia contoh macam dia pergi letak dekat Amerika Syarikat 100 juta kan, dia punya keuntungan dia 5%, 6%. Bayangkan, lebih untung lebih baik dia pergi letak dekat Amerika Syarikat kan. Sebab itulah dia patut masuk simpan ke dalam negara kita. Sebab tu mata wang kita makin rendah. So aku akan bawakan untuk video yang kedua, kita bandingkan antara ringgit dengan Singapore dollar. Faham tak? Singapura, negara Singapura dia ada dolar dia punya mata wang dia Singapore dollar. Jom sama-sama kita dengar kawan ni explain. Kenapa tak bandingkan dengan dolar Singapura? Okey, dalam video ni jom saya bandingkan dengan dolar Singapura. Persepsi ramai orang sejak kebelakangan ni of course kita tahu Singapore dollar dia semakin strong. Akan tetapi, macam mana pula prestasi Singapore dollar ni dengan mata wang lain? Adakah dengan ringgit Malaysia je dia mengukuh? Okey, jom kita ambil tempoh sebulan lah. Kita bandingkan pergerakan Singapore dollar dengan ringgit Malaysia dan juga currency lain. Kalau korang tengok, dalam tempoh sebulan, ringgit Malaysia telah susut nilai sebanyak 1%. Dengan Thai Baht pula, Thai Baht telah susut nilai dia berbanding Singapore dollar sebanyak 3.23%. Indonesian rupiah pula, dalam masa sebulan, jatuh juga nilai dia sebanyak 1.02%. Akan tetapi, walaupun Singapore dollar ni dianggap strong, tapi dengan US dollar, dia still jatuh nilai juga. Sebanyak 0.79%. Kalau kita rasa Singapore dollar tu dia bertambah strong berbanding ringgit Malaysia, akan tetapi dia lagi strong berbanding Indonesian rupiah dan juga Thai Baht. Lagi satu korang perasan tak kenapa mata wang lain jatuh teruk berbanding US dollar, akan tetapi Singapore dia macam maintain aja. Okey, walaupun saya tunjukkan korang tadi dia mengalami kejatuhan, tapi kejatuhan tu tidaklah banyak. Akan tetapi kalau kita tengok dari segi jangka masa panjang, dia punya nilai berbanding US dollar tu steady guys. Dia tak macam negara kita dan negara-negara lain. Malah kalau korang tengok dari segi jangka panjang, dia punya nilai tu berbanding US dollar, dia semakin strong tau. Contohnya macam chart dekat atas ni dalam tempoh 5 tahun. Kenapa dalam tempoh 5 tahun negara kita dan juga negara-negara lain loss berbanding US dollar? Akan tetapi dalam tempoh 5 tahun, dia macam makin naik nilai pula berbanding US dollar. Korang nak tahu tak keadaan ni kenapa? Keadaan ni sebenarnya berpunca daripada sistem kadar tukaran yang digunakan oleh Singapore itu sendiri. Singapore ni dia melaksanakan satu sistem kadar tukaran yang sangat unik dekat dunia ni yang dipanggil sebagai exchange rate band. Okey, saya tak nak pergi secara teknikal, saya akan jelaskan dengan korang apakah itu exchange rate band ni dalam bahasa pasar, dalam bahasa yang paling mudah. Dalam konteks exchange rate band ni, sebenarnya Singapura dia membenarkan dia punya currency ni untuk bergerak. Dia tidak pegging, maksudnya dia tidak tambat mata wang tu. Dia benarkan mata wang tu bergerak. Akan tetapi dia tidak benarkan mata wang itu bergerak dengan terlalu volatile, ataupun terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kalau korang tengok sebagai contoh dalam tempoh 5 tahun ni, dia punya currency bergerak di antara 1.3 hingga 1.45 je dengan US dollar. Kenapa macam tu guys? Sebab itu adalah level yang dia benarkan currency dia tu untuk bergerak. Okey, sebagai contoh lah, katakanlah dia punya currency tu bergerak di atas 1.45 Korang tengok contohnya macam ni kan. Dia akan cepat-cepat tarik dia punya currency tu untuk naik nilai. Korang nampak tak ni? Jadi dia tak akan benarkan currency dia tu bergerak terlalu rendah dan terlalu tinggi. Kenapa dia macam tu? Sebab dekat Singapura ni dia adalah sebuah ekonomi yang terbuka. Jadi disebabkan sifat yang terbuka ni, perubahan di dalam harga barang import ni kalau dia naik,
dia akan memberikan satu kesan inflasi yang sangat buruk kepada Singapura. Sebab itulah kalau currency dia depreciate dengan keterlaluan, maka harga barang-barang import dia pun akan naik dan inflasi dia pun akan naik dengan mendadak. Akan tetapi untuk dia mempertahankan mata wang dia ni daripada drop dan dia pastikan mata wang dia ni steady je ataupun naik nilai berbanding US dollar, diorang tak buat tu dengan cara percuma guys. Korang ingat benda ni percuma ke? Diorang campur tangan dengan membeli balik lebihan Singapore dollar ni dekat market. Dan ini memerlukan kos sebarang sistem pentadbiran currency exchange yang mana bank pusat dia mengawal pergerakan currency tu, dia memerlukan kos. Sebab itulah kalau korang pernah terbaca satu berita yang mana MAS ataupun Monetary Authority of Singapore ni dia adalah bank pusat lah, dia macam bank negara Malaysia lah. Diorang ni telah membelanjakan sebanyak 30.8 bilion Sing dollar untuk mempertahankan diorang punya currency ni. Ini adalah satu jumlah wang yang sangat-sangat besar Tapi kenapa diorang ni sanggup rugi sebanyak ini untuk mempertahankan currency diorang? Sebab kalau diorang tidak belanja sebanyak ini, kesan inflasi tu akan lebih buruk daripada 30.8 bilion. So maksud saya adalah sistem kadar tukaran Singapura ni dia memakan satu perbelanjaan yang sangat-sangat besar, yang mana negara kita ataupun negara-negara jiran serantau kita memang tak mampu nak buat. Jadi untuk kita bandingkan prestasi mata wang kita dan juga mata wang ekonomi serantau ni dengan Singapore punya dolar, is not comparing apple to apple. Unless Singapore ni dia melaksanakan floating exchange rate, kita pun melaksanakan floating exchange rate, dua-dua floating, barulah kita boleh compare. Alright guys, saya harap video ni boleh memberikan korang satu kefahaman kenapa Singapore dollar tu sangat strong. Jangan lupa bagi saya satu like dan sharekan video ni. Okey geng, faham Ini antara ringgit dengan Singapore dollar. So aku akan bawa lagi dua video berkaitan US dollar, antara ringgit dan US dollar. Dan kawan ni pun merespon di atas kenyataan yang dikeluarkan oleh puak-puak pentaksub Perikatan Nasional ni lah. So seorang brother ni respon terhadap kenyataan puak-puak Perikatan Nasional yang mempertikaikan sebelum Anwar jadi PM dan sehingga 9 ke 10 bulan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Jom kita dengar. Kalau OPR yang 3% ini dinaikkan, mereka jugalah yang paling depan sekali maki kerajaan. Ketika PRU15, sebaik saja Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, nilai ringgit ketika itu ialah lebih kurang 4.37. Nampak sangat engkau ni pendusta. Pada tanggal 5 November sebelum Datuk Seri Anwar menjadi PM, 1 dolar USD bersamaan dengan RM4.75 dan ringgit kembali mengukuh selepas Datuk Seri Anwar menjadi PM. Hari ini, apakah nilai ringgit tuan-tuan? Nilai ringgit ketika ini ialah 4.70, 4.71. Ini kemerosotan sehingga Betul ke ringgit merosot atau sebenarnya USD yang mengukuh sebab menawarkan kadar faedah yang tinggi? Mata wang negara lain berbanding USD pula macam mana? Dalam masa sebulan, ringgit jatuh 1.63% berbanding USD. Rupiah juga jatuh 2.56%. Yen Jepun pula jatuh 1.84%. Singapura jatuh 1.39%. Vietnam pun jatuh 1.29%. Mata wang Thailand Baht paling teruk jatuh 5.35% berbanding USD dalam masa sebulan ni. Maka kita boleh takrifkan ianya adalah fenomena global yang melibatkan hampir semua mata wang dunia merundung berbanding USD. Prestasi ringgit pula berbanding dengan rupiah Indonesia naik hampir 1% dan prestasi ringgit berbanding mata wang Thai naik 3.76%. Okey, sekarang kita kembali kepada skop ringgit berbanding US. Apakah puncanya ringgit jatuh berbanding USD? US baru-baru ni mengekalkan kadar faedahnya 5.25%, tetapi kita di Malaysia mengekalkan OPR kita 3% sehingga hujung tahun. Dengan situasi tersebut, USD menjadi pilihan berbanding ringgit. Bahasa mudahnya macam ni lah, kalau simpan duit di Malaysia kadar faedahnya 3%, simpan duit di US kadar faedah dia 5.25%. Jadi agak-agak kat mana dia orang akan pergi? Kat mana dia orang akan simpan duit? So di situlah antara punca dia mengapa USD mengukuh berbanding ringgit.
Cuba saudara bayangkan, mereka kritik kejatuhan nilai ringgit tapi mereka tak sedar untuk mengekang kejatuhan nilai ringgit ni OPR perlu dinaikkan. Kalau OPR yang 3% ini dinaikkan, mereka jugalah yang paling depan sekali maki kerajaan. Jadi kita semua kena faham, takkanlah kerajaan nak naikkan OPR semata-mata kerana nak menjaga nilai ringgit, sedangkan apa sebenarnya yang berlaku ini adalah fenomena global. Jadi fikir-fikirkanlah, kita ni selaku rakyat Malaysia sepatutnya bagi sokongan yang padu, yang tanpa berbelah bagi kepada kerajaan untuk support negara ni. Kita pun kena main peranan jugalah kan. Okey, itulah. Kalau contohlah macam kerajaan naikkan OPR semata-mata duk nak kukuhkan ataupun untuk duk nak bagi ringgit dalam RM4.5, RM4.3, RM4 ataupun RM4 ya berbanding US dollar. Kerajaan naikkan OPR habis menjerit, habis walaupun ni menjerit kan? Sebab apa? Sebab semata-mata kerajaan duk kerajaan semata-mata duk nak jaga dolar berbanding dolar. Dia antara nak menjaga rakyat. Tapi inilah apa kira orang kata buta hati yang dia tak nampak. Okey, aku akan bawa video daripada ZRA Stream. Aku dah bawa video dia dah beberapa video. Dia ni memang orang yang berpengetahuan, memang orang-orang hebat. Jom kita sama-sama, dan sekejap lagi akan ada satu lagi video macam mana ringgit Malaysia duk nak kukuh seperti 1998, $1 RM2.8. Sebelum tu kita dengar dulu yang daripada ZRA Stream. Jom sama-sama kita dengar. Ringgit jatuh terendah kita dah boleh jangka. Kita dah boleh jangka sebab saya dah brief dekat tuan-tuan kan. Satu, kita boleh bertahan lah dengan adanya kenaikan harga minyak. Harga minyak naik. Okey, harga minyak naik $95 per tong. Jadi ringgit ni jatuh daripada minyak pernah capai 73. Minyak naik 80. Berarti minyak ni, ringgit ni 440 waktu minyak jatuh sampai $73 per barrel. Sekarang ni minyak naik sampai 95 dolar per barrel. Tapi saudara harus ingat, Amerika masih lagi menawarkan OPR yang tinggi, 5.25, untuk membolehkan semua orang menganggap dolar adalah mata wang pulangan. Untung yang tinggi dari segi kadar faedah. Kita mengekalkan 3.0. Sebab tu saudara, kalau saudara tengok Nazri Hamdan, saudara tanya pada Nazri Hamdan lebih afdal kerana dia mahir dalam bidang kewangan. Seorang TikToker yang selalu bagi konten. Siapa pernah tengok Nazri Hamdan, ikut je. Saya pun ikut Nazri Hamdan banyak konten dia. Berarti kerana kita nak mengekalkan, satu adalah OPR kita yang rendah. Menjadikan tarikan ataupun tarikat kadar faedah yang ditawarkan kepada pemegang ringgit adalah rendah berbanding pergi ke dolar Amerika mendapat 5.25%. Dengan ringgit hanya 3.0. Satu. Yang kedua, bila berlaku apa yang dipanggil sebagai naratif anti dolar ataupun de-dolarisasi. Kan satu masa tu orang marah, dolar ni menguasai hampir 80% perdagangan dunia. Semua guna dolar. Maka waktu ringgit kena 4.20 pun, 4.20 ringgit dah kena waktu tu, kita pun membuat beberapa perubahan. Dengan menjalankan perniagaan, dengan Indonesia kita buat ringgit ke rupiah, dengan Thailand ringgit ke baht, dan dengan China ringgit ke yuan. Ini saya bagi tahu kesan-kesan de-dolarisasi. Kita nak lari daripada dolar sebab kita dah dapat 4.20. Jadi teruk kita nak bayar kepada yuan ataupun renminbi China ni. Kita teruk nak bayar ke Thailand. Maka kita buat direct. Rundingan mata wang terus. Sama seperti BRICS buat lah. Dalam Empire BRICS ni, rundingan mereka rundingan terus. Di mana siapa mengimport, dia kena bayar harga mengikut negeri yang mengeluarkan barang. India beli barang daripada China, dia bayar yuan. China beli barang daripada India, dia bayar dalam rupi. Dia orang beli dengan Rusia, bayar krona beli mengikut mata wang. Kita pun buat dengan demikian. Dipanggil sebagai mata wang alternatif. Tanpa pernah kita memikirkan. Apabila kita beli dengan renminbi China ni, China telah membuat satu kejutan. Apabila ekonomi dia tak boleh berkembang, perniagaan tak boleh berkembang. China adalah sebuah negara besar, perlukan modal yang besar. Untuk membolehkan sektor ekonomi China berkembang, China telah menurunkan OPR dia. Bila dia turunkan OPR dia, kita telah berunding dengan mata wang ekspor kita yang besar. Itu kan kita hubungan ekspor kita dengan China adalah 18%. Bila China turunkan OPR dia bagi membolehkan rakyat dia bernafas untuk mendapat modal baru untuk menggerakkan ekonomi domestik. Jadi rakan ringgit jatuh, ringgit lagi jatuh. Berarti ada dua kesan kejatuhan ringgit.
Kalau hari-hari kita nak gunakan kayu ukur lama, kita nak menyalahkan kerajaan dengan menggunakan kayu ukur lama, ringgit jatuh dengan teruk. Dia ada dua option. Mengukurkan ringgit naik OPR, kita menjerit pula. Dia logik dia begitu tuan-tuan. Dia adalah dipanggil sebagai alunan bandul. Dia mesti pergi dan dia mesti datang. Teori alunan bandul. Kalau kita biarkan OPR, kita tak boleh capai satu lagi apa yang dipanggil pengukuran ringgit. Kalau kita buat pengukuran ringgit, mesti OPR bergerak. Senang teori alunan bandul ni. Ini bandul ni mesti jalan. Sekarang kita matikan alunan bandul. Kerana kita matikan OPR bagi membolehkan rakyat domestik tak tercerut. Maka tu kita kena ubah suai. Sebab tu ahli ekonomi, dia tak boleh buat fatwa yang mutlak. Sebahagian mengatakan naikkan OPR supaya ringgit menjadi lebih baik, supaya barangan import. Sekarang ni kita import makanan. Berarti makanan yang terdera teruk. 80 bilion dah kos nilai import makanan. Dulu 56 bilion tahun 2021. Sekarang kita dah nak sampai 80 bilion import makanan kita kerana kita mungkin mendapat jumlah makanan yang sama tapi terpaksa mengeluarkan wang yang lebih banyak. Maka saudara akan marah kerana negara ini kelihatannya mempunyai mata wang yang lemah. Nak mengukurkan mata wang, kita perlu banyak orang pegang mata wang kita. Kita perlu banyak. Maka pelabur masuk pegang mata wang kita. Untuk membolehkan pelabur pegang mata wang kita, maka dia nak mata wang kita bawa pulangan interest yang bagus. Jadi, siapa saja yang berada dalam permainan global, siapa nak pegang mata wang yang pulangan dia 3%, sedangkan mata wang USD menawarkan 5.25%. Itu logiknya. Berarti ada bahagian pahit yang kita kena terima, iaitu kedudukan ringgit melemah. Tapi ada bahagian yang kita kena akui juga bahawa tiada jalan keluar yang mudah kerana kita minta OPR dikekalkan untuk tidak dinaikkan. Jadi saya kata tak boleh makan dua-dua. Dalam teori ayunan bandul, kalau satu hentak, satu kena jalan. Kalau kita naikkan OPR, barulah ringgit bergerak. Ringgit jadi tinggi. Ringgit jadi tinggi, dia bergantung kepada OPR. Kerana kita telah kunci OPR kita pada 3%, iaitu OPR yang mempunyai daya saing yang jauh lebih lemah berbanding dolar Amerika, kita kena terima hakikat. Berarti tak boleh makan manis dua kali. Dia tak boleh makan manis dua kali. Cuma ada kesan dia. Bila import makanan, kita pergi pada sektor makanan, kita rasa kita beli mahal. Sebab sekarang ni kita ambil barang import ubat terutamanya. Menjadi mahal. Itu menjadikan kita tak boleh beli ubat dalam lambakan dulu. Yang saya kata, siapa saja yang ambil ubat-ubat kritikal. Dulu boleh jumpa doktor 2 bulan sekali. 3 bulan sekali kalau ubat tu dikira sebagai dos stereotip. Tapi tak boleh sekarang 2 minggu sekali. Sebab kita tak mampu nak membayar lambakan import ubat. Kerana kita import berdikit-dikit berdasarkan kebolehupayaan pendapatan negara. Terutama ubat yang hospital bagi, klinik bagi di bawah Kementerian Kesihatan. Itu ubat percuma yang kerajaan beli dengan wang kerajaan. Bila pungutannya menjadi perlahan, kerajaan kekurangan tunai, maka dia membeli pun dengan perlahan. Kerana kos ubatnya sangat tinggi. Jadi kita kena adil kepada kerajaan untuk memahami. Dia bukan soal siapa cakap, siapa tak cakap. Besok kalau saya dan tuan-tuan jadi kerajaan, itulah pilihan. Naikkan OPR, berarti hutang rumah meningkat, kadar pinjaman bank meningkat, nak mulakan perniagaan, gigit kepala. Sebab saudara fikir interest bank sangat tinggi. Maka kita nak gerakkan ekonomi domestik. Bila kita nak gerakkan ekonomi domestik, kita kena ingat tawaran untuk orang pegang ringgit telah menjadikan ringgit bukan mata wang yang bagus. Maka orang pergi ke dolar. Bila pergi ke dolar, julat kita dengan dolar akan pergi. 4.60, 4.70 adalah boleh diramal dan boleh dijangka. Jadi saya tengok banyaklah orang maki kerajaan ni sebagai tak cekap. Nak cekap macam mana pilihan yang ada itu? Naik OPR, marahlah dolar. Dia ada kereta bayar bulan bank, dia ada loan dia bayar bulan bank dia. Sampailah last kali ASB dia pun, hutang bank. Jadi kenaikan 25 lagi mata kalau bank negara naikkan. Dia mencerut kerana kita dah naik 175. Daripada 1.75 kepada 3. Berarti kita dah ada 1.25 mata interest kita. Macam saya BLR rumah saya tu naik sampai lebih kurang dalam 600 sekarang. 600. 574 tu saya tak silap. Naik. Berarti saya lebih berfikir kata kalau kita naikkan OPR, daya beli akan menyusut kerana wang kita akan diambil oleh bank dalam kadar faedah. Kalau kita bertahan dengan ringgit yang lemah,
Okey, import kita menjadi masalah kerana kita perlu membayar dengan harga yang mahal bagi barangan yang dijual dalam tukaran dolar. Yang sebahagian besar daripada perniagaan kita masih lagi dollar base. Kerana Amerika adalah negara ekspor kita yang kedua terbesar. Berarti rundingannya masih lagi dolar. Itu saya bagi tahu pada tuan-tuan untuk bersifat adil dan faham teori ayunan bandul ni. Kerana sekarang ni bandul kita berhenti sebab kita dah matikan OPR. Berarti bila mati, ringgit tak boleh nak berdentum. Kecuali kita naikkan OPR, OPR naik, maka alunan bandul tu akan berlaku. Berarti kedua-dua benda akan bergerak. Ringgit akan menjadi lebih fleksibel kerana tawaran interest yang tinggi, pemegang pembeli mata wang akan pegang ringgit banyak. Okey, OPR naik, nanti rakyat pula menjerit kerana mereka yang berhutang akan mengatakan kami telah pun kehilangan daya beli kerana sebahagian wang kami dicerap oleh bank. Kerana kita dah naikkan interest 25 mata. Itu sadar kena faham. Okey, faham ah? Apa yang diperjelaskan soal sekarang ni hang nak naikkan OPR ataupun sekarang ni hang nak bayar loan hang tu lebih ataupun hang nak ringgit hang tu ringgit ni terus mengukuh kan. Of course kalau ringgit turun RM4 kita bolehlah naik 5% sama dengan US dollar. Tapi disebabkan bila OPR naik je hang bayar loan pun melambung, memang mampu ya. Kan siapa-siapa yang gaji melalui US dollar sedaplah sekarang ni kan. Kalau yang mana kita duk makan gaji ringgit, boleh tahan enggak kan. Sebab sekarang ni keperluan segalanya memang import, dan bila import menggunakan US dollar memang teruk kita dah. Okey, jom kita dengar kalau macam mana apa yang perlu buat. Dan kawan ni ada orang tanya soalan kepada dia, kalau macam kita nak kukuhkan balik mata wang kita seperti 1998 tu, macam mana, apa yang perlu buat. Jom sama-samalah kita dengar. Aku malah dia nak baca komen, hampa boleh baca dan kita dengar sama-sama. Boleh ke currency exchange rate kita ni kembali kepada zaman sebelum financial crisis, iaitu tahun 1997-98? Sebelum saya jawab soalan ni, jom kita kembali balik kepada sebelum financial crisis tu, dan kita tengok apa yang berlaku pada masa tu. Dan kalau korang nak tahu sebenarnya sebelum krisis ekonomi tu, kadar tukaran kita dia lebih kurang dalam 2.4-2.5. Tinggi tu. Cuba korang bayangkan sekarang ni RM2.50 sama dengan 1 US dollar. Tinggi kan? Tapi apa yang berlaku adalah semasa financial crisis tu, kita punya value of currency kita drop daripada sekitar 2.5 tu, dia drop. Dia pergi kepada, kalau tak salah saya, RM4 lebih. Mungkin dalam RM4.20, RM4.18 macam tu lah lebih kurang. Kenapa duit kita pada masa tu dia suddenly drop? Sebab berlakunya apa yang kita panggil sebagai capital outflow. Okey, apa capital outflow ni? Okey, saya terangkan dalam bahasa mudah. Capital outflow ni adalah satu pergerakan modal asing yang mana modal ni dia bergerak keluar daripada negara kita. Dia keluar daripada negara kita, dia pergi mana? Mestilah dia masuk ke negara lain kan. Maksudnya duit kita ni dia orang bawa keluar, pergi balik ke negara dia orang ataupun negara-negara lain lah. Orang bawa keluar ni, dia orang bawa keluar secara mendadak secara tiba-tiba ataupun secara berkumpulan. Kalau dia orang bawa seorang dua orang tak kisah, tapi dia orang buat beramai-ramai. Itu yang menyebabkan value of kita punya currency tu drop. Tindakan dia orang ni saya melihat lebih kepada sentimen lah. Sentimen ni bermaksud selepas kejatuhan Thai Baht pada tahun 1997, dan kemudian dia berlaku contagion effect. Dia menjangkitlah daripada Thai Baht tu, dia pergi ke ringgit Malaysia, dan kemudian orang panik, foreign investor panik, dia bawa duit dia keluar beramai-ramai. Dan for the rest of foreign investor ni, dia orang bila tengok ringgit tu semakin jatuh, dia orang nak cut loss lah. Jadi dia orang tak nak tunggu sebelum ringgit tu jatuh dengan lebih teruk lagi, dia orang bawa keluar lah. Sebab every time ringgit jatuh, itu merupakan satu kerugian pada dia orang. So maksudnya dia orang convert ringgit ni kepada US dollar secara beramai-ramai. That's why duit kita jatuh nilai lah. Okey, saya nak jawab soalan ni Boleh ke nilai duit kita ni kembali kepada zaman sebelum krisis ekonomi tu? Kalau korang tanya saya, jawapan saya tak boleh lah. Kecuali dari kecuali nombor satu kita berjaya menjadi sebuah ekonomi yang sangat kompetitif dekat
Asia Tenggara ataupun di rantau Asia. Maksudnya kita berjaya menarik banyak pelaburan-pelaburan asing, especially yang berteknologi tinggi ni masuk ke negara kita. Dan barulah modal-modal asing ni secara besar dan berkumpulan dia kembali ke negara kita untuk melabur. Dan seterusnya keadaan ni sudah pasti akan memberikan kesan kepada kedudukan ringgit lah. Ringgit for sure dia akan appreciated lah. Especially dalam jangka masa panjang. Mungkin kita tak tengok dalam masa 1-2 tahun, tapi in long term dia akan appreciate due to the inflow of foreign direct investment ni. Yang kedua pula, jika kita berjaya memperbaiki kita punya kedudukan fiskal. Orang tanya, bang, kedudukan fiskal ni maksud apa? Okey, kedudukan fiskal ni maksudnya kita punya hasil tolak kita punya perbelanjaan lah. Korang tahu kan kedudukan fiskal sekarang kita ni tak elok. Maksudnya kita berbelanja tu lebih daripada hasil kita. Sebab tu kita panggil tu sebagai defisit lah. Jadi kalau kita memperbaiki kedudukan fiskal kita tu bermaksud kita punya hasil tu lebih tinggi daripada kita punya perbelanjaan. Jadi bila hasil lebih tinggi daripada belanja, maka adalah lebihan tu. Lebihan tu kita panggil sebagai surplus lah. Dan korang bayangkan kalau kita ada surplus banyak kita every kita ada surplus, maka kita bolehlah gunakan duit surplus ni untuk kita laburkan balik dan kemudian dapat pulangan yang lebih lah. Kita dapat pulangan lebih, kita bolehlah pump duit kita ni untuk mengumpul kita punya reserve dana asing. Contohnya macam US dollar. Lepas tu kalau kita banyak reserve asing ni, barulah bank negara ni boleh melaksanakan dasar yang hampir sama macam Singapore. Itu dia pump duit untuk naikkan dia punya value of currency ataupun dengan kata lain bailout lah. Tapi korang janganlah rasa inferior kalau kita punya value of currency ni pergi rendah berbanding US dollar. Sebab itu sebenarnya tidaklah berbahaya. Kadar tukaran tu dia bukanlah menunjukkan kekuatan ekonomi. Sebagai contoh macam kita punya kadar tukaran dengan yang Jepun kan. Takkanlah kita punya ekonomi ni lebih besar daripada Jepun, betul tak? Gerakan kadar tukaran ni dia sebenarnya tidaklah berbahaya. Akan tetapi dia bahaya kalau dia berlaku secara mendadak. Macam yang tahun 1997-98 tu, itu kan dia berlaku secara mendadak kan. Itu bahayalah. Tapi kalau perubahan tu berlaku secara perlahan-lahan, tak ada masalah sebenarnya. Dia tak berbahaya pada ekonomi. Yang bahaya kalau value dia drop secara mendadak. Okay guys, saya harap korang dapat belajar something daripada video ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Itulah serba sedikit perkongsian aku bersama-sama kita. Tak tahu berapa ribu orang akan tengok video ni, insyaAllah. Jadi, aku harap daripada awal sampai akhir, hampa dengar dan hampa dapat fahamkan, insyaAllah. Untuk nak mengukuhkan ringgit Malaysia, satu cara aja. Paling cepat adalah naikkan OPR, naikkan interest rate. Of course, ringgit akan terus turun dan balance. Apabila OPR naik, interest rate dia naik, barulah pelabur masuk simpan duit di dalam negara kita. Sebab mereka tahu kalau mereka simpan ke dalam negara kita, mereka akan dapat keuntungan yang banyak berbanding dengan sekarang. Sekarang hanya 3%. Kalau simpan dekat US dollar, dekat Amerika, dia punya interest rate dia 5%. Of course lah mereka ni semua akan pergi simpan sana. Jadi itulah serba sedikit perkongsian kepada aku. Jangan jadi macam mana orang cakap, membuta tuli, menghantam kerajaan tanpa tak tahu apa pun fakta-fakta. Sebelum kita nak bercakap, kita ambil tahu, kita study, kita dengar. Seperti mana Nazri Hamdan ni cakap, follow lah dia punya Facebook ke, YouTube ke, ataupun dia punya TikTok untuk kita nak tahu situasi ekonomi, mata wang, apa dia segalanya berkaitan ekonomi, dia akan berkongsi dekat dia punya media sosial dia. So, jadi janganlah bandingkan dengan US dollar saja. Bandinglah dengan negara-negara lain, barulah kita dapat nilai antara mata wang kita mengukuh ataupun menurun. So, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Hantarkan manfaat untuk minta maaf banyak 40 minit untuk aku nak cerita semua ni. Assalamualaikum.